Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam tapi tak nak salam sudah. Ada aku Kesa. Hai guys, bertemu lagi kita di sini. So, untuk video kita hari ini bertajuk Di Bawah Langit Yang Sama. Seperti di Malaysia, tanpa kita sedari, sejak sekian lama lagi, pelbagai etnik dan budaya telah tinggal bersama secara harmoni di bawah langit yang sama. Seperti yang kita sudah sedia maklum, rakyat di Malaysia masing-masing ada corak kebudayaan yang unik. Antara aspek-aspek yang kita dapat lihat adalah seperti makanan, pakaian, bahasa dan tulisan. Selain itu juga, untuk pengetahuan ramai, aspek-aspek yang berbeza ini banyak memainkan peranan dalam pembentukan hubungan etnik di Malaysia yang berpaduan dan bersatu hati. Selepas ini, rakan-rakan saya yang lain akan menjelaskan lagi dengan lebih lanjut mengenai topik ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum, nama kami Arya Jihah. Kami berasal dari Negeri Sarawak and kini kami belajar di Universiti Malaysia Sarawak. Okey, ini merupakan contoh pertuturan dalam bahasa Melayu Sarawak. Hampir semua masyarakat Melayu yang berasal dari negeri Sarawak menggunakan bahasa ini. Bahasa Melayu Sarawak berbeza berbanding daripada bahasa Melayu baku, bahasa Indonesia dan juga bahasa yang digunakan oleh masyarakat di negara Brunei Darussalam. Bahasa Melayu Sarawak mempunyai beberapa dialek yang sedikit berbeza seperti di kawasan Kabong, Sebuyau, Kuching dan Miri. Walaupun masyarakat di kawasan tersebut mempunyai pertuturan yang sedikit berbeza, tetapi mereka tidak mempunyai masalah untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, di negeri Sarawak, bahasa Melayu Sarawak memang digunakan secara meluas. Jika anda mempunyai peluang atau pernah menziarahi pasar raya di negeri Sarawak, anda dapati di sana masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Seperti saya sendiri, saya mempunyai ramai rakan yang berbeza bangsa seperti Iban, Bidayo, Kayan dan Melanau. Walaupun mereka daripada bangsa yang berbeza, mereka tidak mempunyai kesukaran dalam menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Malahan, masyarakat Cina dan India yang berasal dari negeri Sarawak banyak yang fasih dalam menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Dengan ini saya percaya dan yakin bahawa dengan menguasai bahasa seperti ini dapat membantu memudahkan urusan penduduk setempat dan komunikasi antara penduduk setempat lebih mudah difahami dan lebih mudah untuk disampaikan. Selain itu juga saya percaya dengan menguasai bahasa dari bangsa lain dapat mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan budaya. 你好，我的名字叫 Fitri, yang bermaksud Hello, nama saya Fitri. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit pasal bahasa Cina ataupun lebih dikenali sebagai bahasa Mandarin. Bahasa Cina merupakan bahasa utama bagi kaum-kaum Cina untuk berkomunikasi. Oleh disebabkan mereka juga mempunyai dialek-dialek mereka tersendiri seperti Hokkien, Hakka, Cantonese, Fuzhou dan lain-lain. Oleh itu, wujudnya lah satu bahasa iaitu bahasa Cina bagi memudahkan mereka berkomunikasi. Okey, jom kita tengok bagaimana mereka berinteraksi. 不用，我还。请问你们要一起上还是不才算？一起上。我和他的一起上，你们的是50块。 Seperti mana kita telah dengar interaksi antara dua orang tersebut, bahasa komunikasi mereka adalah bahasa Cina. Kewujudan bahasa Cina ini adalah perjuangan panjang nenek moyang mereka dalam mengekalkan bahasa Cina dan jati diri masyarakat Cina dari zaman Tanah Melayu hingga kepada masa kini. Antara impak kita boleh nampak adalah kewujudan sekolah SJKC, iaitu kebanyakan pelajar Cina menuntut ilmu di sekolah tersebut.
Mereka diajar dalam pertuturan bahasa Cina dan tulisan Cina dalam setiap subjek dan tidak ketinggalan juga bahasa kebahasaan kita, iaitu bahasa Melayu juga diajar di sekolah tersebut. Sering kali kita melihat orang Cina menulis atas kertas dengan berus kaligrafi Cina yang sudah diceluk ink daun hitam. Gambaran tersebut merupakan seni khas kaligrafi bagi kaum mereka yang berasal daripada negara Cina. Oleh itu, masyarakat Cina sepatutnya menghargai perjuangan moyang mereka yang telah mempertahankan bahasa Cina dari zaman penjajahan British hingga kepada masa kini. Hai dan salam Adun aku Peter Eliana Fitri. Aku berasal Soko Polo Sarawak. Aku berketurunan campuran Bidayuh Jagoy, dua Bidayuh Serakau. Saya akan bercakap tentang suku kaum Bidayuh. Ramai yang menganggap kaum Bidayuh ini hanya terdiri daripada satu saja. Sedangkan kaum Bidayuh ini mempunyai 4 subsuku. Antaranya ialah Bidayuh Jagoy dan Bidayuh Serakau. Dua subsuku ini amat berbeza, terutamanya dari segi bahasa. Maka suka mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kebanyakan kaum Bidayuh ini adalah Kristian, namun masih terdapat segelintir yang masih mengamalkan adat pagan. Saya menggunakan bahasa Melayu Sarawak dan bahasa Malaysia untuk berkomunikasi dengan kaum yang lain. Namun, masih terdapat sedikit dialek ataupun slang yang tak dapat dielakkan. Seperti sebutan S akan menjadi SH. Contohnya, saya akan menjadi saya. Kadang-kadang saya pun berasa lucu. Pada pendapat saya, rakyat Malaysia perlulah memahami bahasa selain bahasa Malaysia, karena di Malaysia mempunyai berbagai kaum yang indah. Seperti mana saya memahami bahasa Iban, dan saya juga boleh bercakap bahasa Iban. Contohnya, nama berita dek memakai kamu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haziq Isyamuddin bin Junaidi. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak, berbangsa Melayu, agama Islam. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tulisan Jawi mempengaruhi bangsa Melayu di Malaysia. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana saya menukar tulisan Umi kepada tulisan Jawi. Dalam tulisan Umi, sekarang saya akan menukarkan dalam tulisan Jawi. Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan sekalian. Sebelum saya memulakan perbincangan saya dalam video ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Muhammad Syafiq Nizam bin Hanafiah. Saya berasal daripada Miri, Sarawak. Okey, tajuk perbincangan saya pada video ini adalah bagaimanakah makanan mampu untuk mengeratkan hubungan satu etnik ke satu etnik yang lain. Seperti yang kita tahu, di Sarawak ini mempunyai lebih daripada 20 jenis etnik.
Salah satu cara untuk mengeratkan hubungan daripada satu etnik ke satu etnik yang lain adalah dengan menghidangkan makanan daripada suku kaum yang lain pada perayaan masing-masing. Seperti contoh kek lapis Sarawak. Bagi anda yang tidak tahu bagaimana rupa kek lapis Sarawak, di atas ini saya lampirkan gambar kek lapis Sarawak. Okey, seperti yang kita tahu, kek lapis Sarawak ini adalah berasal daripada suku kaum Melayu dan dihidangkan biasanya pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Adil Adha. Pada masa sekarang ini bukan saja dihidangkan oleh kaum Melayu sahaja, kaum Iban juga menghidangkan kek lapis Sarawak pada Hari Gawai. Dan sesetengah kaum Cina juga menghidangkan kek lapis Sarawak pada Tahun Baru Cina. Di sini kita boleh lihat bagaimana eratnya hubungan suku kaum di Sarawak ini dengan menghidangkan makanan daripada suku kaum yang lain pada perayaan masing-masing. Hai semua, nama saya Yakmian dan di sini saya ingin memperkenalkan suatu makanan kegemaran semua rakyat Malaysia, yaitu nasi lemak. Di sini nasi lemak dia terdiri daripada beberapa bahan seperti telur, ikan sambal, timun, nasi, daun pisang, ayam redang dan sambal. Sedangkan kita tahu di negara kita, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang masing-masing kaya dengan pelbagai corak yang menggambarkan identiti mereka masing-masing. Dalam konteks hubungan etnik, makanan memainkan peranan secara tidak langsung dalam menyatupadukan semua etnik di sesebuah negara. Oleh itu, kita dapat melihat semua etnik di sesebuah negara wujud keadaan saling kebergantungan antara satu sama lain dan tidak ada satu individu ataupun kelompok yang sempurna yang dapat memenuhi keperluan hidup masing-masing. Oleh itu, makanan memainkan peranan penting di Malaysia secara tidak langsung di aspek ekonomi dan menjaminkan perpaduan di dalam negara kita. Saya akan bercakap tentang makanan tradisional Melanau. Jika di Jepun kita ada hidangan sushi, di Sarawak tidak kurang hebatnya. Di Sarawak kita memiliki sushi tradisi yang dikenali sebagai umai. Umai diperbuat daripada makanan laut seperti ikan pirang. Boleh juga menggunakan makanan laut yang lain seperti obor-obor dan juga udang. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan pakaian tradisional bagi setiap suku kaum etnik di negeri Sarawak. Suku kaum Iban merupakan satu etnik yang paling besar di negeri Sarawak. Pakaian tradisional yang digunakan bagi lelaki ialah baju burung dengan sirat dan tali pinggang khas yang dengan butiran manik. Kemudian diikat kepala daripada kain tenunan yang bercorak burung, dan bagi golongan perempuan pula dipanggil ngepan. Dan ngepan juga dihias menggunakan siling, loceng, selampai atau lebih dikenali dengan marik empai di bidang baju. Perempuan juga memakai gelang, kelucung perak, dan pakaian tradisional ini juga digunakan sewaktu pertandingan seperti Ratu Cantik atau lebih dikenali sebagai kumang atau kelik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembentangan diteruskan lagi dengan ataupun bahagian pakaian suku kaum ataupun etnik yang berada di Malaysia. Seperti semua sedia maklum, etnik yang berada di Malaysia terlalu banyak dan itu adalah satu keunikan yang berada di negara kita. Dalam pembentangan saya adalah suka saya tekankan bahawa ada bahagian etnik ataupun suku kaum yang berada di negeri di bawah Bayu, iaitu negeri Sabah. Sebanyak 32 etnik yang berada di Sabah, dan etnik yang terbesar ialah etnik ataupun suku kaum Kadazan Dusun. Secara umumnya di negeri Sabah, warna hitam adalah warna yang popular bagi baju tradisional. Warna ini banyak digunakan
kerana pada masa dahulu penduduk asli negeri Sabah hanya bergantung kepada beberapa jenis tanaman dan sayuran untuk dijadikan cecair sebagai pencelup kain. Mereka hanya perlu menambahkan manik-manik berbagai jenis warna seperti merah, oranye, putih serta hijau sebagai perhiasan tambahan. Pakaian tradisional juga termasuklah manik-manik antik yang dijadikan kalung, tali pinggang, barangan antik, berukiran berwarna perak dan tali pinggang yang diperbuat daripada wang shilling dolar yang berwarna perak. Kesemua ini merupakan khazanah turun-temurun yang sangat berharga serta tinggi nilainya. Seperti dalam laporan yang telah siap dibuat, saya ada memberikan beberapa contoh pakaian-pakaian tradisional yang dipakai oleh suku kaum Kadazan Dusun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pakaian tradisional suatu perayaan. Kebersamaan dalam kalangan etnik-etnik di Malaysia bukan sahaja dapat disemai daripada aspek makanan sahaja, malah ini juga dapat disemai melalui pemakaian pakaian tradisional suatu perayaan khusus. Masyarakat majmuk di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan Bidayu, Kadazan dan lain-lain sering merayakan perayaan khusus bagi kaum atau etnik masing-masing secara bersama-sama tanpa mengira kaum maupun warna kulit. Dalam setiap perayaan, terdapat pakaian-pakaian tradisional yang khusus untuk diragakan bagi menyambut perayaan yang dirayakan. Sebagai contoh, suatu perayaan Hari Raya Aidilfitri yang merupakan perayaan bagi masyarakat Islam khususnya Melayu, baju Melayu dan baju kurung merupakan pakaian tradisi yang menjadi simbol perayaan tersebut. Walaupun baju Melayu dan baju kurung merupakan pakaian tradisional yang dipakai suatu perayaan Hari Raya Aidilfitri bagi masyarakat Melayu Islam, pakaian-pakaian ini diragakan bukan sahaja oleh kaum Melayu, malahan oleh masyarakat dari etnik-etnik atau kaum-kaum yang lain dalam merayakan perayaan tersebut secara bersama-sama. Hal ini turut sama berlaku bagi perayaan kaum-kaum atau etnik-etnik yang lain seperti perayaan Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai dan lain-lain. Sebagai contoh, bagi perayaan Tahun Baru Cina, pakaian khusus perayaan Tahun Baru Cina iaitu Samfu dan Cheongsam turut diragakan dalam perayaan tersebut dan ia disambut dengan meriah oleh masyarakat berbilang kaum. Dengan meragakan pakaian tradisional sesuatu kaum suatu perayaan, masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia dapat memupuk semangat kebersamaan dan muhibah sekaligus menyuntik sikap saling bertolak ansur. Tidak kira masyarakat Melayu, Cina ataupun India mahupun masyarakat pelbagai etnik Sabah dan Sarawak, masing-masing mempunyai pakaian tradisional masing-masing dan cara paling mudah untuk saling menghargai adalah dengan mengenakan pakaian kaum lain. Selain daripada itu, penggunaan baju kebangsaan juga mampu menyemai semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat Malaysia. Presiden Pakar Malayali Malaysia dari Dr. Nambiar berkata selain pakaian tradisional pelbagai kaum, usaha untuk menggalakkan pemakaian baju kebangsaan juga boleh dijadikan antara satu cara bagi menyuntik semangat perpaduan rakyat Malaysia. Mari kita lihat apakah pakaian-pakaian tradisional yang sering dirayakan suatu perayaan. Sebagai contoh, suatu hari kebangsaan ataupun perayaan hari kebangsaan, masyarakat meragakan pakaian-pakaian tradisional mengikut kaum-kaum masing-masing bagi merayakan hari kebangsaan tersebut. Seterusnya, bagi masyarakat Melayu, pada perayaan Hari Raya Aidilfitri, pakaian baju kurung dan juga baju Melayu diragakan. Dapat kita lihat, dua lelaki memakai baju Melayu cekap musang dan juga teluk belanga, manakala perempuan memakai baju kurung. Dan perayaan ini sering dirayakan bersama oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Dan pakaian-pakaian ini diragakan tidak kira kaum maupun etnik. Dalam perayaan ataupun majlis khusus juga, pakaian-pakaian seperti Cheongsam dan juga Samfu diragakan bukan sahaja oleh masyarakat Cina, malah kaum-kaum yang lain juga. Dapat kita lihat di sini, di sebelah kiri merupakan pakaian tradisional kaum Cina iaitu Samfu, dan di kanan merupakan pakaian tradisional masyarakat Cina iaitu Cheongsam. Dan ini turut diragakan bukan sahaja oleh kaum masyarakat Cina, ini juga diragakan oleh kaum-kaum yang lain. Selain itu, pakaian dari masyarakat India merupakan dhoti bagi kaum lelaki dan juga sari bagi perempuan, turut diragakan oleh kaum-kaum yang lain juga. Dan ini jelas sekali dapat memupuk semangat kekitaan dan kebersamaan yang jitu dalam kalangan rakyat Malaysia.
Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Jadi, begitulah tadi kepelbagaian dan keunikan yang dapat kita lihat di Malaysia. Kesimpulannya, memang betullah bahawa kepelbagaian dan keunikan ini yang banyak membantu mengeratkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Okey, baiklah, sampai di sini saja video kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share.